Setiap Isnin hingga Jumaat, saksikan Hawa eksklusif hanya di Suka TV. Suka Sangat. Orang Jawa memasang luka, bawa bekal pulut bersantan. Memang sudah jadi lumrah, setiap apa yang berlaku mesti ada pengorbanan. Assalamualaikum dan salam hari Jumaat kepada semua yang sedang menonton program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Dan anda bersama saya Eliza Isham dan juga Talisha. Kami bersiaran secara langsung dari studio Suka TV dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Betul. Salam Jumaat kepada semua. Semoga hari ini hari memberi anda lebih orang kata bermanfaat dan juga hari yang barakah pada hari ini. Dan seperti biasa kita bersiaran langsung daripada jam 11.30 pagi hingga 12.30 tengah hari di saluran 116 My TV. Dan anda juga boleh tonton kami di YouTube secara live. Hanya search Suka TV dan anda boleh tonton kami di YouTube live stream dan di telefon bimbit anda, tab, laptop ataupun any smart TV yang anda boleh tonton daripada YouTube. Dan seperti biasa Eliza, kalau ada apa-apa sebarang informasi tentang Suka TV, nak tahu lebih lanjut, anda boleh ke layari website kami di www.sukatv.com dan juga membeli belah bersama kami di sukashop.com. Ya betul, sebab di Suka Shop kita ada pelbagai barangan-barangan harian, produk-produk untuk anda semua. Dan kita ada recap sikit tentang pencarian wanita Melayu yang diadakan di Plaza Shah Alam PWM 2022. Kali ke-7 dianjurkan oleh Plaza Shah Alam yang mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai. Tahun ini, gelaran ikon wanita Melayu menjadi milik pelajar seorang UiTM Shah Alam iaitu Akila Afindi. Wah, pelajar Universiti Teknologi Mara iaitu UiTM Shah Alam Selangor, Akila Afandi tidak pernah menyangka akan dinobatkan sebagai ikon wanita Melayu 2022 dalam program pencarian wanita Melayu anjuran Plaza Shah Alam baru-baru ini. So baginya, pernyataan dalam pertandingan tersebut adalah atas dasar mahu mencabarkan kemampuan diri dan menimba pelbagai pengalaman dalam bidang berkenaan. Gelaran Ikon Wanita Melayu 2022 itu benar-benar memeranjatkan, namun dia akan memikul tanggungjawab sebagai ikon dengan sebaik yang mungkin. Yes, dan selain daripada gelaran Ikon Wanita Melayu 2022, Akila juga pernah meraih pelbagai anugerah sepanjang bergelar pelajar. Antaranya pembahas terbaik pertandingan bahas Bahasa Melayu peringkat Putrajaya 2017 dan 2018, anugerah Sahsiah Terpuji peringkat sekolah 2018, anugerah Tokoh Nilam 2018, anugerah Dekan semester 1 hingga 5 2019 hingga 2022 dan anugerah Naib Chancellor pada 2022. Wow, dahsyat Talisha. Tahniahlah sebab memang menjadi ikon wanita. Betul. Itulah contoh yang terbaik. Tahniah kepada Akila ke atas pencapaian beliau. Semoga terus maju ke hadapan dan memberi inspirasi kepada anak-anak muda di luar sana. Betul. Sebab ialah Talisha, keinginan yang akan membawa kita kepada satu stage yang apa orang cakap lebih tinggi sebenarnya untuk diri sendiri, untuk mencabar kemampuan diri, dan itulah yang perlu kita buat sebagai seorang wanita. Dan kita terus step up to the comfort zone. Dan ini juga untuk kepada anda yang semangat, untuk wanita di luar sana ni, memberi semangat kepada anda sebab tak kira usia sebenarnya, Eliza. Betul tak? Kalau kita walaupun orang kata dah menjadi seorang suri rumah, tapi kalau ada niat untuk sama belajar, ada niat untuk apa orang kata mencuburi bidang baru, tidak ada masalah. Yang penting keyakinan diri. Betul. Alright. Kita dah berborak banyak tentang satu pencapaian pada seorang wanita dan kita harapkan itu memberi inspirasi kepada semua penonton di rumah pada hari ini. Tapi hari ini kita akan membincangkan satu topik yang lebih dekat dengan kita. Sebab ialah kita sebagai seorang anak ni memang ada ibu bapa dan ibu bapa mestilah ada seorang anak. Jadi topik kita hari ini adalah pengorbanan anak buat ibu bapa. Seperti kita contoh tadi Akila Afandi kan. Itulah dia orang kata dia membalas jasa budi pengorbanan ibu bapa beliau yang dah orang kata dijaga daripada kecil, ini nak hantar ke sekolah apa semua, dan orang inilah pembalasan beliau di dunia untuk ke ibu bapa mereka. Dan juga sama juga seperti anda di luar sana yang ada anak yang jadi seorang ibu bapa, pengorbanan anda kepada anak-anak
untuk ialah nak membesar, betul tak? Betul, sebab pengorbanan luas Talisha. Kita ada dari segi kewangan, dari segi fizikal. Sebagai seorang anak, kita hendaklah mengutamakan ibu bapa berbanding orang lain. Kerana dalam Islam meletakkan kemuliaan ibu bapa selepas Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Dan ketahuilah, jika ibu bapa redha kepada anaknya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan redha kepadanya. Sebaliknya, jika ibu bapa sedih ataupun berkecil hati kepada anaknya, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga akan murka kepada anak tersebut. Jadi, kita akan bincangkan topik pengorbanan dari segi seorang anak kepada ibu bapa, sebab kita tahu dunia sekarang ni berpancaroba, Talisha. Dengan teknologi, jadi kita kena faham macam mana sebenarnya kita nak balas budi mereka. Betul sekali, betul. Dan memang ini orang kata kita bersama tetamu istimewa lah yang kita akan bincangkan tentang topik ini. Sebab topik ini macam tadi Eliza pun cakap, setiap ibu bapa mesti ada anak. Setiap anak mesti ada ibu bapa. Dan macam mana, kadang-kadang kita sebagai anak, Eliza, sangatlah orang kata berat. Ataupun itu adalah cabaran di dunia untuk kita membalas jasa baik ibu bapa, untuk kita bersama ibu bapa kita. Sebab yelah, kalau anak ni kalau sikit je, itu dah kategori dosa. Kalau dah tersentap ibu kita sikit je, dah dosa. Jadi sebenarnya kita pun bukan manusia yang orang kata perfect, betul tak? Betul. Kita pun banyak buat dosa dengan ibu bapa kita setiap hari sebenarnya tanpa disedari pun. Tapi jadi hari ini kita akan tanya dengan tetamu undangan kita tentang topik ini, macam mana nak balas balik, macam mana nak orang kata repair balik relationship dengan ibu bapa kita tanpa mengetepikan diri sendiri. Sebab kita tahu dunia pancaroba ni dengan teknologi, Talisha, kita nak tu, maybe parents kita nak yang lain. Jadi kita akan ada penceramah bebas untuk bincangkan dengan lebih lanjut tentang topik ini. Tapi Talisha, macam biasa kita kena berehat sebentar dan kita akan kembali selepas ini dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Alright, anda bersama kami dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Dan tanpa membuang masa, kita hari ini nak jemput tetamu undangan kita yang bernama Farzana Rais, seorang penulis buku dan juga penceramah bebas. Untuk kita nak membincangkan tentang topik hari ini, iaitu pengorbanan anak buat ibu bapa. Jadi Assalamualaikum Farzana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita nak bincang tentang topik kita, apa kata you kenalkan lagi lebih lanjut tentang diri Farzana dan juga buku apa yang Farzana sebenarnya tulis? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya dikenali sebagai Farzana Rais. So di antara kegiatan sekarang ni, saya juga study in psychology and menulis buku juga, dan insya-Allah akan masuk penulisan kedua. So minta doakan insya-Allah. Dan buku pertama tu dia tentang actually soalan-soalan remaja, tentang sosial, tentang kerjaya, dan kita jadi buku hitam putih, tajuk hitam putih. Kita Faz sendiri menjawab persoalan-soalan dia melalui kisah-kisah benar. Oh, okey. Menarik. So, daripada situ mereka lebih terbuka lah. Dia tak adalah macam kalau student kan, contoh dia membayangkan, oh kalau lepas ni aku keluar lepas ni tu dapat kerja. Lepas habis degree tu dapat kerja yang best macam mana. The expectation ni kan. Terus dapat apa yang macam aku bayangkan, apa yang aku belajar. Tapi daripada dalam buku tu kita menerangkan sebenarnya ini pandangan realiti bila kau berada di luar nanti. Ini orang-orang macam ni yang kau akan hadapi bila kau berada luar nanti. Betul. Soal cinta pula kan remaja kan. Soal cinta pula. Macam ni sebenarnya yang kau akan jumpa orang hadapi tu. Sebenarnya jumpa sakit dulu nangis. Macam tu. Bukannya kahwin terus. Mungkin ada lah. Tak. Tapi ada kesakitan tu mesti ada. Daripada sakit tu baru boleh belajar. Betul. Tak jatuh, tak belajar nak bangun. Remaja dia selalu bayangkan dia orang tak akan lalui lah. Dia orang memang macam, dah dengar cerita orang, kita tak akan lalui betul. Tapi sebenarnya masing-masing ada dugaan masing-masing, betul tak? Jadi betul. boleh Faz ceritakan sikit lebih dalam tentang pengorbanan anak buat ibu bapa melalui lagi-lagi fasa remaja yang membesar. Betul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kalau kita katakan pengorbanan seorang anak tu, mungkin Fa boleh mengatakan kita, misal katalah kalau kita pernah boleh tengok flashback kehidupan mak ayah kita, kan, macam mana sebelum kita ada dekat dunia ni, mungkin
kita ni rasa kita ni tak layak pun untuk sebut dan kita ni melakukan pengorbanan. Betul. Tapi mungkin terms yang sesuai kita boleh sebut sebagai balas jasa. Jadi nak katanya contohlah kan, kalau kita katakan pengorbanan, apa pengorbanan yang kita buat? Contoh aku cakap, aku ni pengorbanan tentang perasaan, emosi. Kita boleh tak kita bayangkan, if kalau kita berada, kita boleh tengok flashback mak ayah kita dulu sebelum adanya kita, mak kita dah terlebih dulu berkorban perasaan, terlebih dulu berkorban emosi. Dia bawa kita 9 bulan 10 hari. Agak-agak kan, dia nak pakai stokin pun payah. Boleh ke dia cabut? Beratlah benda ni, cabut letak tepi. Boleh? Tak boleh. Betul? Dia bawa lah kulu kilir kita 9 bulan 10 hari. Dan bagi beragama Islam, agama kita sendiri telah menuntut yang seorang isteri tu dia kena taat pada suami. Betul. Jadi ibu ni nak katakan pengorbanan perasaan, pengorbanan emosi tu terpaksa berjauhan daripada keluarga, ikut suami. Betul. Kalau ayah pula, pengorbanan ayah, mikir pagi, petang, siang, malam macam mana supaya isteri aku, anak aku cukup makan, cukup pakai, kan? Banyak benda yang sebenarnya parents kita ni dia dah korbankan untuk kita. Jadi kalau nak katakan kita ni sebagai anak berkorban, apa yang kita berkorban sebenarnya? Jauh lagi perjalanan tu sebenarnya. Apa yang kita korbankan sebenarnya? Dan mungkin bila kita membesar, kita rasa kita dah beri apa yang ibu bapa kita mahukan. Sebenarnya apa yang kita beri tu tak sampai 50% pun. Tapi ibu bapa masih lagi menghargai apa yang kita bagi pada mereka. Walaupun dia orang punya, orang kata imagination untuk masa kita membesar, mereka harapkan kita macam ni, tapi kita tak bagi sampai 50% pun, ibu bapa masih lagi orang kata bersyukur dengan apa yang kita bagi. Betul. Okey. So jadi saya ada soalan. Bercakap tentang imajinasi, mungkin itu future plan lah, kita panggil sebagai future plan Taisha kan. Dan macam kita tahu era sekarang ni teknologi. Jadi anak-anak lebih kepada, macam Taisha cakap, kita lebih kepada macam I dah bagi banyak hari ni, I dah bagi banyak hari ni. Jadi sebenarnya macam mana untuk kita, apa orang cakap, balas jasa mereka? Sebab kita tahu kita ada keinginan sendiri. Betul. Ibu bapa pun ada plan mereka yang tersendiri. Betul. Jadi kadang-kadang dia tak merge, dia tak jumpa di satu line titisan yang nipis. End point tu. Yes, on point tu dia tak jumpa. Jadi apa pendapat Fah untuk kita elakkan, untuk kita macam apa? Tidak berjasa. Mungkin ada a few things yang kita boleh amalkan sebagai seorang anak muda untuk membalas jasa mereka dengan keinginan kita dan juga keinginan mereka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk bila kata membalas jasa ni, actually bila kata membalas jasa, kita boleh ada anak, dia merasakan yang contohlah kita meletakkan ada anak ni bila mana dia Allahuakbar, terpapat terms tu. Bila kita kata dalam satu family ni, ada kan anak kata family dia toxic. Kan? Dia katakan family dia toxic. Dia membesar dengan trauma. Contohlah, anak ni dia membesar dengan melihat ayah dia pukul mak dia. Kalau dia dengar je setiap pagi tu mesti ayah dia akan jerit, mesti ayah akan pukul mak dia. Mesti mak dia kena pukul. So benda tu, anak tu membesar dengan trauma. So bila kita kata trauma ni dia boleh membawa kepada mental illness, which means kita selalu dengar depression, anxiety. Anxiety dengan depression ni berbeza. Depression ni yang mana bila tekanan perkara trauma yang lama dibawa ke depan dan dia masih belum boleh heal lagi daripada benda tu. Dan dia masih bawa trauma tu. Dan kalau anxiety ni pula adalah overthinking yang terlampau. Maksudnya dia terlalu takut ke depannya macam mana. Tapi dia hampir dekat-dekat. So bila mana kita kata anak yang berdalam trauma ni, dia merasakan macam patutkah aku bagi, patutkah aku balas jasa, patutkah aku berkorban. Sedangkan apa yang aku dapat, kekerasan, apa yang aku dapat tak setimpal. Dia merasakan yang dia tak dapat pun hak dia sebagai seorang anak. Jadi macam mana untuk anak-anak ni membalas jasa? Sebenarnya kita dalam Islam sendiri, kita berbuat ada dua perkara yang kita kena ingat dan ada dua perkara yang kita kena lupa. Okey. Dua perkara yang kita kena ingat adalah perkara baik yang orang buat pada kita. Okey. Which mean kalau pada terms ibu bapa,
kita kena ingat apa juga perkara baik yang ibu kita pernah buat, apa juga perkara baik yang ayah kita pernah buat, even perkara tu sekecil-kecil perkara. Kita kena ingat, walaupun sakit terlebih, kan, kita masukkan sakit terlebih, tapi kita kena ingat yang baik. Walaupun sikit. Dan yang kedua adalah, yang pertama kita kena ingat kebaikan, yang kedua kita ingat apa keburukan kita pada orang. Kalau terms kita pada ibu bapa adalah kita kena ingat apa yang kekurangan kita yang kita pernah berikan kepada ibu bapa kita. Pernah sakitkan hati tak? Banyak. Pernah tinggikan suara tak? Sedangkan dalam Al-Quran sendiri cakap apa? Pun tak boleh. Berbuat baiklah kamu kepada ibu bapa kamu. Nak cabut pun tak boleh. Sebab kadang-kadang ialah anak-anak bila dah ada yang anak dah education tinggi kan. Jadi kadang-kadang ibu bapa ni berasal daripada kampung. Jadi dia merasakan yang macam aku tahu benda ni. So kadang-kadang ada part yang dia tertinggi suara kepada ibu bapa. Sedangkan dalam Al-Quran sendiri kata kita tak boleh pun nak kata apatah lagi tinggi suara. Dan dua perkara yang kita perlu lupakan adalah perkara baik yang kita pernah bagi dekat orang. Pernah tak dengar terms yang mana tangan kanan memberi, tangan kiri simpan. Betul. Kita tangan kiri tak tahu pun apa tangan kanan buat. So kita kena lupakan apa perkara baik yang kita pernah buat kat orang. Sebab kalau kita ingat sebut perkara baik yang kita buat kat orang, tambah pada ibu bapa kita akan rasa benda tu macam akulah yang paling banyak berkorban. Akulah yang paling banyak memberinya. Banyak adik-adik aku lain. Akulah yang paling berada selalu kat mak ayahku. Kita akan cakap keakuan tu terlalu tinggi. Dan yang kedua, perkara yang kita perlu lupakan adalah keburukan orang pada kita. Dia macam switch kan, keburukan orang pada kita. Supaya apa? Supaya tenang tu lebih besar dalam hati. Tambah-tambah bila ibu bapa kita pula kan, keburukan apa yang daripada ibu bapa kita tu mungkin sukar untuk kita lupakan. Tapi sebab tu kata tingkatkan ingat kebaikan mereka lebih. Jadi kita akan slow-slow benda tu akan tertutup. Keburukan mereka akan tertutup. Tips yang sangat, bagi saya itu adalah satu cara yang sangat menarik. Ialah sebab kadang-kadang betul lah kita ni asyik ingat kebaikan kita je. Sampai kita lupa sebenarnya kebaikan dan jasa mereka lagi besar daripada kita sebenarnya. Masya Kita dah Allah. rasa macam, alamak hari ni aku dah jadi anak yang baik ni. Kenapa tak bersyukur? Jadi kita pula yang meminta. Masya Allah, anak dah sepinggan banyak. Kita pula yang nak meminta ibu bapa kita untuk bersyukur apa yang kita buat. Tapi sebenarnya itu dah salah. Betul lah. Betul sangat apa yang you kongsikan pada hari ini. Betul. Dan kita ada banyak lagi yang kita nak bincangkan dan kita nak tanya lagi banyak pada Faz. Tapi sebelum tu anda jangan kemana-mana, kita akan berehat sebentar dalam program Bual Bicara Hawa. Inspirasi wanita masa ini. Wanita luar biasa. Alright, anda masih bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita Luar luar biasa. biasa. Dan kita masih membicarakan tentang topik pengorbanan anak buat ibu bapa bersama Farzana Rais. Dan saya nak tanya salah satu soalan kepada orang cakap, ada anak-anak kan yang lalui fasa, contohnya mereka dah besar ni, mereka dah bekerja, mungkin dah ada keluarga, tetapi mereka masih lagi orang kata membantu ibu bapa mereka dalam segi tak kisahlah ibu bapa mereka nak keluar ke makan ke apa, tapi kadang-kadang dia dah jadi macam menjejaskan masa mereka. Tapi kita sebagai anak ni kita tak nak tersinggungkan hati mereka pula kan, betul tak? Betul. Jadi macam mana tu sebenarnya situasi tu? Dan mungkin kadang-kadang mungkin dah berkomunikasi tau, tapi macam ibu bapa terus tarik muka, buat muka sedih, anak ni dah jadi rasa Macam alamak tak best lah kan. Jadi macam mana tu? Macam mana? Okay, baik, bismillah. Actually, kita bila cakap tentang merajuk dengan parents ni, dia memang agak berat sikit sebenarnya. Sebab kadang kita yang memang kena tarik handbrake dulu. Sebab mak ayah kan, apa-apa pun kita kena ingat yang aku anak, mereka mak ayah, darjat mereka lebih tinggi. Betul. Itu kita ingat satu perkara. Yang kita memang tak boleh break the rules, itu dia satu. Dan macam mana cara kita ni untuk solution lah, kita kata solution lah kan. Actually bila dengan mak ayah, dia tak kisah dengan mak ayah ke dengan pasangan ke, yang first kali sebenarnya key dia adalah communication. Kalau communication lag, memang perkara tu problem. Jadi memang setiap family ni dia ada cara orang kata apa tu, pendekatan yang berbeza. Ada parents yang dia open, ada parents yang susah nak communicate. susah nak communicate. So
anak tu sendiri dia tahu family dia macam mana, mak ayah dia macam mana. Jadi contohlah kan, ini secara basicnya. Communication yang kita boleh buat sesimpelnya adalah open table dulu dengan family. Contoh kalau perkara tu berkenaan kita dengan parents, kita dengan parents dia. Tapi kalau perkara tu dia ada kaitan dengan adik-beradik, so panggil sekali adik-beradik. Kat situ kita kena cakap. Sebab kadang-kadang kita kena tahu yang kita kena back dalam mind kita yang mak ayah ni still manusia. Ya. Kadang-kadang dia ada perkara yang dia tak faham apa kita buat. Dia tak faham apa kita buat sebenarnya. Dia tak faham apa yang kita busykan sangat. Jadi tugas apa nak terangkan, tugas apa nak memahamkan mereka. Kita lah. Tak ada siapa lah. Tak ada siapa dah nak fahamkan Kalau dia. tidak memang makan diri sendiri. Sebab tu communication ni penting. Ada family yang kena deep talk. Ada family yang kena slow talk. Betul. So misal kata kita dah okey ni, dah berkumpul ni. Seorang buka apa yang dia buat. Seorang buka apa yang dia buat. Dan kat situ kita kena terangkan kat parents ataupun dalam sehari tu beritahu, hari ni busy sikit, ada buat ni, ada buat ni. So mungkin lambat sikit. Kita kena terangkan benda tu slow-slow. Kita tak boleh nak expect yang dia akan faham. Tapi sekurang-kurangnya kita bagi tahu dia. Supaya ibu bapa ni macam, oh anak aku ada perkara nak kena buat. Even memang kadang-kadang ibu bapa ni Mami Asia kan. Betul. Dia akan bebel kat situ. Itulah yang nak cakap tu. Benda tu main. Kalau hilang bebel tu dah tak Mami Asia dah. Betul. Kita je suka bebel. Tapi percayalah apabila mereka tak ada satu hari nanti, bebelan itulah yang akan kita rindukan sebenarnya. Betul. Sebabnya kadang-kadang kita ni sebagai anak kadang-kadang kurang ambil tahu apa yang ibu bapa kita tengah buat, apa yang ibu bapa kita perlukan. Sebab satulah yang Fah katakan, sebusy apa pun kita lah, kita rasa kita semua busy, semua ada kerja masing-masing kan, semua ada urusan masa setiap hari. Tapi Allah bagikan 24 jam dekat setiap orang dan okeylah, kerja priority. Tapi sebagai hamba Allah kita priority tak? Priority kan? Kalau sebagai anak kita priority tak? Priority kan? Benda-benda ni semua kita tak boleh tinggalkan. Setiap priority ni dia ada bilik-bilik dia tersendiri. Kita tak boleh nak katakan hari ni aku nak prioritikan kerja aku je. Hari ni aku nak prioritikan aku punya ibadah aje. Tak boleh. Betul. Boleh ke kalau kita katakan oh hari ni aku tak nak prioritikan aku sebagai hamba Allah. Agak-agak kita solat tak? Sebab kita tak prioritikan kita sebagai hamba Allah. So bila-bila pun mungkin kita boleh buat kata mungkin rasuah. Sebab kita tak meletakkan sebagai priority. Tapi bila kita meletakkan satu benda tu sebagai priority, bermakna kita tahu aku hamba Allah, hari ni aku tak boleh buat benda ni. Bukan hari ni saja. Tapi bila mana kita meletakkan satu benda tu priority, keutamaan, that's mean apa? Kita takut untuk melepasi batas. Sama juga dengan kita bila mana kita menjadi anak. Bukan bila mana jadi anak, memang anak lah kan. Memang anak lah kan. Memang anak lah. Sampai kita ni sebagai seorang anak, priority kita adalah sebagai seorang anak, that's mean tanggungjawab. Priority ni adalah amanah. Kerja amanah tak? Amanah kan? Kita dapat anak-anak tu amanah tak? Amanah. Mak ayah kita amanah tak? Amanah. Priority tak? Faham. Priority. Betul. Sebab tu kita kena faham dalam seharian, dalam 24 jam tu kita ada waktu-waktu, setiap tu kita kena ada memberikan dia. Kita tak boleh nak katakan oh aku tak ada masa lah untuk parents aku hari ni. Tak boleh. Matilah nak. Memang kena bagi. Esok takut tak ada langsung dah masa. Sebabnya misal katalah kalau sehari tu kita terlupa ambil tahu pasal family kita, kalau misal kata kita jangan sampai satu masa kita menyesal. Sebab kehilangan tu adalah guru yang paling pedih. Betul. Dan itulah kita boleh cakap rindu yang tak berpenghujung sebenarnya, dan itu yang kita cuba elakkan. Betul tak? Sebab pengakhiran yang penting sebenarnya. Sebab kita semua tak nak hidup dalam pengakhiran yang tak baik, betul tak? Jadi dalam masa 24 jam ni kita still lagi boleh tanya ataupun bagi tahu, macam Fah saya cakap, kita bagi tahu mereka apa yang kita buat untuk elakkan daripada berkecil hati, tersinggung ataupun mungkin merajuk kan. Alright, jadi saya nak tanya juga Fah, boleh tak Fah terangkan dengan lebih lanjut antara tanggungjawab seorang anak terhadap seorang ibu bapa menurut perspektif Islam sendiri, dari segi bila dia dah kahwin ataupun dia masih bujang? Bismillah. Okey.
actually kalau kita cakap tanggungjawab seorang anak terhadap ibu bapa ni, dia ada dua tau. Dia tak kisahlah kita dah kahwin ke, bujang ke. Kiranya pekerjaan sebagai seorang anak tu tak habis. Betul. Sama juga dengan ibu. Boleh ke ibu kata hari ni aku nak off? Tak nak ada day. Tak nak ada anak hari ni. Anak-anaknya. Boleh. Dia tak masak siap lah kau kan. Kan? So nak katanya kerja sebagai seorang anak ni tak pernah habis. Jawatan sebagai anak ni tak pernah habis. Daripada mereka ada sehingga mereka tak ada. Jadi tanggungjawab kita sebagai anak ni ada dua. Ketika ibu bapa ada. Ketika ibu bapa ada ni, first kali tanggungjawab kita apa? Taat. Taat pada ibu bapa kita selagi mereka tak menyuruh kita buat kemungkaran. Taat pada mereka. Sebab kadang-kadang kita ni merasakan yang kita ni dah tinggi, kita ni dah berpelajaran. Kadang-kadang susah nak dengar sebab kadang-kadang nak ajar mak ayah ni kan. kolot Tak lah faham kadang macam tu lah. kan. Kadang-kadang tapi kita kena faham sepandai-pandai apa pun kita, setinggi-tinggi apa pun pelajaran kita, sejauh mana pula kita belajar, ibu bapa adalah guru pertama. Betul. Jadi siapa kita nak mengajar dia? Betul. Bukan kita yang mengajar dia sebenarnya. Betul. Jadi nak katanya bila dengan ibu bapa ni, bila mana kita dah orang kata apa tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Dah apa orang kata berkorban apa tanggungjawab kita sebagai anak. Tanggungjawab kita sebagai anak. Itu yang pertama lah tadi taat. Taat. Yang kedua adalah apa yang kedua ya? Berbuat baik. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sebabnya selagi mereka ada ni, doa mereka ni sangat mustajab. Sayangnya kalau kita masih ada ibu bapa tapi kita tak minta doa pun pada mereka. Betul. Sayang. Betul. Sebabnya nak kata kalau misal katalah kita nak sesuatu kan, nak sesuatu kejayaan, mintalah doa kat mak ayah kita. Redha InsyaAllah. ibu bapa adalah redha Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah pandai. Masya-Allah. Ibu saya selalu Masya Allah. pesan, kalau saya sikit je dia, buatlah ibu sedih, buatlah ibu sedih. Nanti kan saya tiba-tiba dah buka takut surat terus Isra' minta nanti kan. maaf. Terus minta maaf lah, takut kan. Kita ni seorang anak kan, Ya, takutlah betul. kita. Sebab kita sejauh mana pun kita terbang, doa ibu bapa tu, redha ibu bapa tu, dia boleh menaikkan kita, boleh menjatuhkan kita. Betul. Sebab tu apa-apa kita buat kalau Allah tak kalau ayah tak redha, Allah tak redha, kita usahalah macam mana pun kau takkan naik. Betul. Tengok cerita anak tanggang dulu. Kan tanggang kan. Mak dia doa, hidup dia aman. Mak dia tarik doa, jadi batu. Betul. Terus tak bercakap. Terus tak bercakap. Kadang-kadang sikit je lah, kadang Tuhan nak tunjuk sikit je. Ya. Saya pernah SPM kan, ibu saya tak bagi saya ambil lesen kereta. Saya sesuka memandai buat sendiri. Gagal. Itu sebab dengar tu. mak tak reda tu macam tu. Sekejap je, Ya. 2 kali gagal. Lepas tu bila kali ketiga nak ambil, tolonglah. Tolonglah. Minta Dah penat doa. dah ni. Dah penat dia ulang kali. Alhamdulillah. Dia itu dia cakap, terus Tuhan tunjuk kan, dia cakap macam mana pun bergaduh dengan mak daripada kecil sampai ke besar. Tuhan tunjuk balik. Itu sebenarnya mak bebel tu nak bagi kita rasa tu, Tuhan bagi direct je sekejap. Lepas tu Yes. nanti Tuhan bagi senang sebab mak dah senang. Maksudnya mak senang tu bila kita dah pandai. Mak tolong minta Allah bagi cash. Betul. Kadang-kadang ibu Bila bapa daripada ibu je. kita ni merasakan kadang ibu bapa kita ni macam kita nak buat apa-apa, kenapa ibu ni larang? Kenapa ibu larang? Kita kan dah besar. Dia bukan apa, kadang ibu bapa ni bukan tak kasih, tapi dia kurang percaya. Betul. Sebab dia tahu anak dia ni macam mana. Betul. Sampai bila kadang-kadang dah kahwin dah 5 pun kadang ibu bapa susah nak percaya kan, betul tak? Sebab nampak kita kecil. Ya, kan. So yang ketiga, sorry. Silakan. Sebenarnya Sorry. kita ni dah kesutukan masa. Ah. Tapi kita akan memang nak jemput lagi Cik Fazana Betul. insya-Allah dalam episod lagi satu sebab baru umur 24 tahun tapi ilmu yang tinggi dan dia apa orang kata baik hati berkongsi pada kita semua. Betul. Maafkan kami tapi sebelum Cik Fazana keluar meninggalkan kami di Hawa, apa kata kongsikan buku dan di mana nak cari you di social media. Okey, bismillah. So, actually buku pertama Fa, Hitam Putih telah sold out sebenarnya. Allahu Akbar. Baru nak minta sign. telah sold out actually. Alhamdulillah. Dan masa PBKL hari tu pun sold kita out. datang tapi tak sempat nak jual sebab dah habis time tu. Akbar. Jadi insya-Allah pada mungkin dalam bulan 9 atau bulan 10 ni
akan dinibat second print lah. Second print insya-Allah under penerbitan Hamari. Dan boleh ikuti saya di IG iaitu Farzana Rais Official, dan boleh juga follow saya di TikTok. InsyaAllah kita share konten tentang psikologi and family, and also tentang dakwah dekat sana, insyaAllah. Terima kasih Farzana kerana sudi bersama kami di Hawa, dan kita harap awak sentiasa bagi contoh kepada anak-anak muda generasi sekarang, sebab walaupun awak masih muda tapi awak memberi ilmu yang sangat positif, yang orang kata sedap kita nak ikut dan mendengarnya. Betul. Alright. Kita ucap terima kasih banyak atas perkongsian hari ini, dan semoga bermanfaat buat kita semua dan penonton. Baiklah, kita akan berehat sebentar dan kita kembali selepas ini dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Alright, kembali lagi bersama kami dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Dan seperti biasa, kita nak bagi tahu kepada penonton yang hasil kolaborasi kita bersama iQIYI, anda semua boleh saksikan program-program kami di iQIYI seperti drama polka.com, Tome, Berita Latah, Tanya Je, dan banyak lagi program yang akan datang. Seperti anda tahu, kita di Suka TV tengah busy untuk shoot banyak lagi program yang menarik. Jadi anda hanya perlu download aplikasi iQIYI secara percuma ataupun scan je QR code yang ada di kaca TV anda, dan anda boleh menonton secara eksklusif semua program kami. Senang je. Senang. Jadi jangan lupalah tonton kalau bosan-bosan nak repeat balik Berita Latah, because kita pun tahu Berita Latah baru masuk dalam iQIYI 2 hari pun dah trending nombor 1. Jadi kalau anda belum tengok, tidak terlepas peluanglah untuk anda semua download je aplikasi iQIYI. Yes. Dan seperti biasa pada hari ini, hari Jumaat adalah hari terakhir untuk minggu ini, kita keluarkan nombor Suka Menang. Yes, nombor Suka Menang hanya kita keluarkan di program Suka Pagi dan juga hari ini di Hawa. Dan kita tengoklah nombor yang berikutnya adalah J9. Itu dia di sebelah Eliza. Kumpulkan nombor ini pada setiap hari berbeza lah, daripada hari Isnin hinggalah hari Jumaat. Dan hari ini hari Jumaat, hari yang terakhir. Ambil nombor ini dan hantarkan kepada kami secara harian atau mingguan di 0392262253. Dan selewat-lewatnya pada esok hari Sabtu jam 12 tengah hari, kerana kita akan kongsikan nombor bertuah. Dan kita akan kongsikan pemenang bertuah pada hari Ahad di live show setiap hari Ahad jam 10 malam. Yes, 10 malam kata Isha, sebab kita minggu ni kita bagi telefon bimbit. Sambil telefon bimbit, sambil tu dapat jumpa Ami ke, Naim ke, Derina ke, dan juga Shasha. Alright, jadi kita dah bercakap banyak tentang topik hari ini. Taisha, mungkin ada conclusion sikit lah pasal topik hari ini. Alright, sebagai conclusion kita, pengorbanan ibu bapa, betul cakap tadi kita punya Fazira yang kongsikan kepada kita, kita bukan memberi pengorbanan kepada mereka tapi membalas jasa baik kepada anak-anak. Jadi anak-anak di luar sana sentiasalah ingat jasa baik ibu bapa anda. Walaupun ibu bapa macam mana pun ke apa, tak kira, kita tidak boleh berdosa dengan ibu bapa kita. Membelakangkan mereka, Taisha. Yang penting komunikasi. Kita nak ucapkan terima kasih kepada penonton setia bersama Hawa daripada awal sampai ke hujung rancangan. Terima kasih, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan daripada kami. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang itu datang daripada kami sendiri. Itu sahaja daripada saya, Liza Isham. Dan saya, Talisha. Kita bertemu lagi minggu depan dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Selamat berada pada hari Minggu. Assalamualaikum.